السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan, muslimin, muslimat dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izinnya pada malam ini kita dapat kembali terapung di masjid terapung Al-Husain radhiyallahu anhu. Al-Husain ni kalau disebut dalam Islam, bila kita sebut Al-Husain, dia merujuk kepada cucunda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang masyhur cucu Nabi ada dua, yang masyhur lah kan, sebenarnya ramai lah, tapi yang masyhurnya Al-Hasan abang, Al-Husain adik. Jadi bila disebut Al-Hasan ibn Ali, dia merujuk kepada cucu Nabi, ya, anak kepada Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu, yang mana Ali ni dia berkahwin dengan Fatimah, kan? Hubungan Sayyidina Ali dengan Nabi ni dekatlah. Sayyidina Ali kalau dia tak kahwin dengan Fatimah, dia itu sendiri memang keluarga Nabi, sepupu. Kerana ayah dia Abu Talib dua beradik dengan Abdullah, anak kepada Abdul Muttalib, di sepupu. Maksudnya Fatimah ni jadi anak menakan pupu, anak menakan pupu. Jadi Sayyidina Ali sepupu dengan Nabi, dia kahwin dengan anak sepupu, anak menakan pupu lah kita panggil, betul? Dengan sepupu kita boleh kahwin. Dia kaedah dia mudah, ya. Kalau dengan sepupu kita boleh kahwin, dia furuk ataupun cabang dia, anak dia, cucu dia, kita boleh kahwin lah. Ada orang tanya, dia kata kalau kita kahwin sesama keluarga ni, sepupu, dua pupu, sama-sama klan kita ni, kabilah kita ni, ada orang kata dia melahirkan anak yang kurang cerdik, dia tak apa nak pandai lah. Wallahu a'lam lah. Hadis tak ada. Dari sudut hadis yang Nabi kata kalau kahwin hubungan kekeluargaan dekat ni menyebabkan anak yang lahir itu tidak pandai ataupun lembab, tak ada lah, kan? Cuma dari sudut perubatan, wallahu a'lam, ini kita kena tanya ahli perubatan lah. Tapi seelok-eloknya kita kahwin luar daripada keluarga kita lah. Kerana kata para ulama itu lebih mengembangkan nasab. Okey, tak apalah. So masjid kita ni nama dia Al-Husain. Tuan-tuan kena ingatlah, Al-Husain ni cucu Nabi yang dibunuh di Karbala. Dia mati dibunuh di Karbala di Iraq, kan? Okey. Lama kita tak mari Al-Husain ni, dan hari ni kita kembali menyambung kelas bulanan kita. Okey tuan-tuan, oleh kerana kita dah lama meninggalkan masjid ini,
kita nak mula semula, kita ambil topik yang agak ringan. Saya pilih satu hadis, kemudian kita hurailah. Dan insya-Allah dalam kuliah bulan akan datang kita cuba pilih kutay, buku-buku yang kecil. Oleh kerana kita tak datang selalu, kalau kita pilih kitab besar, buku yang besar, mungkin kita tak boleh baca sampai habis. Kita pilih buku-buku kecil, kita boleh baca dengan cepat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Abu Hurairah ni kita tak perlu nak ceritalah, memang dia popular dan banyak kali dah kita dah sebut tentang diri dia. Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi, dia punya nama sebenar dia Abdurrahman. Abu Hurairah tu dia punya laqab ataupun gelaran dia lah, Abu Hurairah. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah dulu, dekat dengan Masjidil Haram, saya pergi tu masa itu ada lagi lah, saya pergi masa tu ada lagi, tapi siapa yang pergi agak kemudian ni memang tak ada lah. Masjid Kucing, Masjid Kucing, itu Masjid Kucing. Wallahu a'lam, katanya Masjid Kucing tu nisbah ataupun merujuk kepada Masjid Abu Hurairah. Tapi dah sekarang ni dia dah roboh lah. Tu cerita sikit lah. Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi, Yahudi. Dia Yahudi, asal dia ya Yahudi lah. Dia masuk, dia Yahudi daripada Yaman. Dia masuk Islam lewat, tetapi dia nombor 1. Ni maklumat yang common, yang memang asas lah. Sahabat yang paling banyak menghafal hadis. So tak pelik lah kalau kita baca Abu Hurairah, Abu Hurairah, Abu Hurairah. Pasal dia yang paling banyak. Okey. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akharaja minhu syai' am la fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan أو يجد ريحا أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis ni banyak manfaat ataupun banyak dia punya fawaid istifadah yang boleh kita keluarkan. Jadi kita bincanglah sementara kita nak tunggu insya' ni. Idza wajada ahadukum, apabila salah seorang daripada kamu mendapati, merasakan, fi batnihi, di perutnya, yakni dalam perut, dia merasakan sesuatu. Ini mungkin apa? Perut ni dia sinonim dengan angin. Lepas itu yang kembung ni kadang-kadang lemak, kadang-kadang angin, kadang-kadang ayam, kan? Usung tak tahu bila nak. Orang perempuan dia 9 bulan, orang lelaki-lelaki ni tak tahu ngeheret atau kan? Okey, banyaklah falsafah berkaitan dengan perut ni. Perut lambang kemegahan, lambang kekayaan, macam-macam lah perut ni kan. Jadi Nabi kata, apabila salah seorang daripada kamu duk berasa tak sedap dalam perut ni, duk berasa sesuatu, syai'a, something. Okey, maksudnya tak sedap perut lah, duk berangin ni. Fa ashkala, dia muskil, dia was-was.
Dia duk berasa dalam perut ni. Kemudian dia was-was. Dia tak sure lah. Akharaja minhu syai'. Tu maksudnya adakah. Kharaja, keluar daripada perut tu. Minhu, daripada perut tu. Syai'un, sesuatu. Apa dia? Keluar angin lah. Atau dalam bahasa saintifiknya, kentut lah. Maksudnya dia syok. Sama ada dia kentut ataupun tak. Dia was-was. Tapi dia duk berasa dalam perut ni. Cuma yang dia was-was tu, yang dia muskil tu, yang dia tak sure tu, yang dia tak yakin tu, kentut ke tak? Banyak dah kita duk jadi dalam masyarakat kita, ataupun dalam diri kita, ataupun dalam kehidupan kita. Banyak tak? Yang ini salah satu daripada syaitan lah. Boleh? Malah ni kita nak bagi selesai masalah besar negara ni. Lebih besar daripada COVID ni. COVID dah selesai dah, ada vaksin. Tinggal kita nak cucuk lah. Ini masalah yang tidak ada penghujung. Senantiasa menghantui kita. Setiap kali nak salat, duk berasa. Setiap kali duk tengah salat, duk rasa. Akharaja minhu amla, sama ada dia keluar ataupun tak. Sehingga menyebabkan kita tension. Kita jadi satu bebanan. Walhal kalau kita mengaji, benda itu tak jadi masalah. Nabi kata apa? Ni Nabi sebut ni, ini arahan Nabi. Kalau duk berasa sama ada dia keluar ataupun tidak, Nabi kata fala yakhrujanna, janganlah dia keluar daripada masjid. Apa maksud jangan dia keluar? Jangan dia batalkan salat tu. Jangan dia layan, jangan dia ikut, jangan dia batalkan, jangan dia berhenti. Teruskan sembahyang. Walaupun dia duk berasa, walaupun dia duk tak syok perut dan sebagainya, Nabi kata jangan keluar. Jangan keluar daripada masjid, artinya apa? Jangan layan, jangan berhenti, jangan stop, jangan batalkan salat tu, sembahyang terus. Jangan duk peduli. Ini cara macam mana kita nak counter attack perasaan was-was ni. Jangan layan. Jangan layan tu, saya memang tak layan ustaz. Bagus, tapi saya ambil wuduk lain. Apa dia? Dia kata dia tak layan, tapi dia pergi ambil wuduk. Bila pergi ambil wuduk, maksudnya dia layan. Jadi maksudnya jangan berhenti, terus. Melainkan kata Nabi hatta yasma'a, melainkan kecuali bila dia dengar sautan, sehingga dia dengar saut, bunyi apa? Bunyi kentut lah. Sampai dia dengar bunyi kentut, baru dia berhenti. Artinya lagi tak dengar, take for granted, tak peduli, dia ambil. Kalau dia tak dengar bunyi, aw yajida rihan, rih, kalau dia tak dengar bunyi, dia mari bau. Dalam bahasa Arab, kentut ni dia bahagi kepada dua jenis. Hadis ni pun dia bagi dua. Satu dia panggil saut. Kentut yang bunyi dia panggil durat. Yang tu kentut bunyi, durat. Satu lagi alfas. Dan ada hadis yang kita baca. Hadis yang kedua, kentut yang kedua alfas. Alfas maksudnya kentut yang tak ada bunyi, tapi dia ada bau. So Nabi kata selagi mana tidak bunyi atau tidak kamu dapati baunya, maka jangan kamu keluar. Walaupun hadis ini
membincangkan soal kentut yang kita nampak soal remeh, kita nampak benda yang kecil, tetapi sebenarnya dia telah menjadikan satu kaedah yang besar dalam hidup kita. Apa dia? Bahkan dalam banyak perkara, dalam banyak aspek, dalam banyak urusan, kita boleh guna hadis ni sebagai kaedah. Apa dia? Sesuatu yang kita syak atau yang kita ragu-ragu, yang kita tak yakin, yang kita was-was, tidak boleh dilayan. Dia mesti kekal seperti mana yakin. Banyak maksudnya benda yang kita yakin, dia tak boleh hilang dengan keraguan. Sekejap kita akan bahas tentang tu saja. Dan kita akan bagi contoh-contoh yang tuan-tuan boleh apply, boleh guna. Banyak. Pi makan, contoh lah ni, contoh dunia. Pi makan di kedai, bayang ada lagi tak? Kerap tak jadi macam tu. Lepas-lepas makan tu khilaf, bukan kata khilaf, syok. Bayang ke tak lagi? Nah, ni saya bagi contoh pasal kita duduk dekat dengan Kuala Perlis ni. Bayang ke tak lagi? Macam mana tuan-tuan? Bayang ke tak lagi? Asal kita pergi makan di kedai tu, kita bayang ke asalnya tak bayang? Asal kita bayang ke asal tak bayang? Yang kompongnya bila kita pi duduk makan, yang jelasnya tak bayang. Yang kita syok, rasa macam bayang tu. Tu tak payah duk rasa, memang hang tak bayang ni. Tu satu contoh kita nak guna kan. Banyak soal hutang, soal jual beli, soal talak, banyak. Bahkan dalam soal akidah, ada orang kata dia tu dah murtad ustaz, dia tu dah keluar daripada Islam. Ada orang kata dia dah convert jadi Kristian. Ada orang kata, kita pun tanya asal dia Islam. Dia habang ke kata dia masuk Kristian? Tak. Dia habang ke kata dia dah tukar murtad? Tak. Tak apa, kita pegang kata dia Islam. Yang orang kata tu kita tak payah layan. Itu ya. Nampak? Banyak kalau tuan-tuan nak bawa contoh, nanti kita bawa yang berdasarkan kepada kaedah. Okey. Sebab apa bila Nabi kata kita dengar kentut ni atau kita bau kentut ni kita kena keluar? Pasal apa? Pasal apa bila kita kentut kita kena keluar? Pasal kentut merupakan salah satu daripada perkara yang membatalkan salat dan wudu. Betul? Bila kita kentut, wuduk kita batal. Bila wuduk kita batal, salat kita pun lingkup. Itu perbincangan dia tu. Pasal tu dia suruh kita keluar. Tapi nak keluar, nak batalkan salat tu tak boleh hanya dengan sangkaan, tak boleh hanya dengan syak. Dia mesti sesuatu yang yakin. Itu kita akan bahas nanti. Tapi sebelum tu kita ambil satu lagi hadis yang ada kaitan. An Ali bin Talq, daripada Ali ibn Talq. Ini bukan Ali Abu Talib tu, ini Ali lain, sahabat lain. Dia kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini benda yang berkaitan dengan fiqh ni, tuan-tuan kena ingat supaya nanti bila kita pergi pindah pada isu lain, dia ada kaitan, nanti baru kita boleh faham. Kau tak ingat yang awal, kita pindah pergi yang second isu ni, dia jadi blur sikit. Kena ingat yang kita bincang tadi.
An Ali bin Talq radhiyallahu taala anhu, daripada Ali bin Talq radhiyallahu taala anhu, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza fasa ahadukum fis salah. Nampak? Nabi kata idza fasa. Fasa apa makna fasa? Fasa, tadi kita sebut fasa, al-fas. Nabi kata apabila salah seorang daripada kamu fasa, kentut. Kentut yang macam mana ni? Kentut yang tidak berbunyi, tapi pendek kata kentut lah. Fasa, pasal itu fasa, kentut. Kentut yang al-fas, tak bunyi. Yang ni tak syak, yang ni memang confirm kentut. Memang confirm kentut. Memang dia bau, dan bau tu bau dia. Tak ada khilaf. Dia kata ni bau-bau aku ni. So apa dia kena buat? Nabi kata fal yansarif. Dia hendaklah keluar. Fal yansarif. Dia hendaklah berhenti semayang tu, keluar. Maksudnya kata para ulama, ini menunjukkan bahawa haram, hukum haram seseorang yang sedar dia kentut, yang yakin dia kentut, yang memang confirm dia batal, dia teruskan salat. Pasal apa dia terus semayang? Banyak sebab lah. Boleh jadi dia malu, dia kentut, dia keluar, orang akan tengok, dan cerita kentut ni 7 keturunan tak habis. Dia tahan siapa? Mat. Anak siapa? Mik mana? Oh, yang kentut lah semayang tu. Oh, yang kentut lah semayang. Cerita malu. So tuan-tuan, kita bila sah kata kita batal, kita tak boleh terus semayang. Kita kena keluar. Berhenti keluar. So siapa yang teruskan salat dalam keadaan dia sedar, kata dia dah batal, dalam keadaan confirm dia kentut, kata para ulama, dia telah melakukan satu dosa yang sangat besar. Apa dia? Dia mempermain-mainkan agama, dia meremehkan agama, dan dia telah apa? Mempersendakan hukum syarak. Oh, jangan main-main. Maksudnya bila kita kentut, kita keluar. Dia kata cerita nak keluar ni, sebelum nak keluar ni pun banyak. Dia kata macam mana nak keluar? Dia kata ustaz, kiri kanan orang, bukan boleh lalu lintas depan orang. Kita tak boleh lintas depan orang ni kalau kawan itu salat seorang-seorang. Tapi kalau jamaah, boleh tak kita lalu depan orang? Boleh, pasal sutrah kita tu ditanggung oleh imam. Imam tu dia tanggung sutrah kita, kita lalulah. Hatta kan kalau kita salat seorang-seorang pun, kita nak lintas, kawan tu pergi semayang depan pintu, sebahagian di kalangan ulama kata kita boleh keluar dia punya border dia tu, sekurang-kurangnya bila dia sujud ada ruang luar daripada kawasan dia sujud tu, kita boleh lintas. Sebagian ulama kata kita jangan lintas dalam kawasan sujud, luar kawasan sujud ada qaul kata tak termasuk dalam larangan tersebut. Faham? Okey? Tak apalah. So fal yang sarif, dia hendaklah pergi keluar, batalkan salat dia, berhenti. Kalau saya tahan macam mana? Sayanglah ustaz, oi, rakaat ketiga dah nak berhenti. Macam mana tuan-tuan kalau tuan-tuan tahan juga, menanggung derita? Nak rasa tergentut tahan, biasa tak buat macam tu? Nak tergencin sampai pecah peluh, sampai duk terkepit-kepit. Ada hadis. Okey. Kalau kita tahan masa kita nak terkentut tu, kita tahan, apa dia akan jadi pada sembahyang kita? Kita nak pergi tang tu dulu. Sebelum kita bagi hukum tu, kita nak bincang apa kesan dia. Tuan-tuan nak terkentut, tuan-tuan tak mau kentut, tuan-tuan nak tahan.
apa jadi? Dia akan ganggu khusyuk salat. Ingat, bila satu orang dia nak terkentut, tak kiralah nak terkentut ke, nak terkencin ke apa ke, dia tahan sebab dia nak perhabis semayang tu. Dia nak perhabis semayang tu. Apa jadi pada dia? Khusyuk out. Soalan saya, khusyuk rosak. Mana nak boleh khusyuk? Duk pedor ni, getak-getak pecah peluh ni, duk tahan ni, tak ada khusyuk dah, tak ketahuan dah apa. Okey, soalan saya, khusyuk dia tak ada, semayang dia sah tak? Ha? Semayang dia sah. Pasal apa semayang dia sah? Tak, okeylah, memanglah sah pasal tak batal. Tapi khusyuk dia dah rosak. Khusyuk dia dah out dah. Ini nak bagi tahu, soalan-soalan KBKK macam ni menguji sejauh mana tuan-tuan memahami duduk letaknya perbincangan tentang sesuatu isu. Kita kata orang macam ni dia khusyuk tak ada, tapi salat dia tak batal. Sebab pasal apa tuan-tuan? Kerana khusyuk menurut jumhur ulama dia bukan rukun salat. Dapat tak? Ni kalau tuan-tuan tak boleh ikut, kita takkan tahu isu ni sampai bila-bila. Sebab itu, satu orang yang dia salat, dia tak khusyuk, merewang kata ceruk, semayang dia sah ke tak? Sah. Sebab khusyuk, majoriti fuqaha kata dia bukan rukun. Maksudnya kalau tak ada khusyuk, salat itu sah, cuma dia rosak dari sudut kesempurnaan pahala. Tapi tuan-tuan janganlah pula Allahu Akbar merewang kata ceruk pi, halau pikir segala pikir. Dia dah aku semayang tak tahu apa, tapi aku tak apa, aku rasa lega pasal ustaz kata tak apa, tak khusyuk pun tak apa pasal semayang sah. Alhamdulillah. Mana boleh alhamdulillah, inna lillah. Ada pula semayang tak khusyuk, dia boleh senang hati, dia boleh relax. Okey, sebab itu jumhur fuqaha, majoriti di kalangan ulama, antaranya yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi. An-Nawawi kata apa? Orang yang tahan kentut, tahan qada hajat, tahan lapar, sehingga mengganggu khusyuk, sehingga khusyuk dia tak ada dalam salat, dia tak fokus, hanyalah pergi kepada hukum. Hukum ada 5. Hukum apa? Makruh. Maksudnya dia tak berdosa, tapi habis rosak, cacat, buruk habis mayang kan. Kerana ada hadis Nabi kata la yudafi'u al-akhbasan, atau kama qala, Nabi kata jangan tahan, la yudafi'u, jangan kamu tahan dua perkara, dua hajat di dalam salat. Jadi maksudnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan dalam keadaan nak qada hajat, dalam keadaan ada tekanan, tuan-tuan berhenti, tuan-tuan pergi ambil wuduk, sekali mai salat balik. Apalah guna kalau salat itu sah tetapi dia tidak memberikan pahala? Okey, dia nak keluar daripada salat, dia kena bagi salam. Dia boleh keluar tanpa memberi salam. Kerana salam ni bagi salat yang sempurna. Dia dah berhenti, dia keluar macam tu, dia batal. Dia memang dia batalkan, dia keluar. Darurat lah.
Dia keluar. Bagi salat yang tak sempurna, dia keluar. Allahu a'lam, dia keluar. Dia keluar. Macam kita, Allahu Akbar, nak sembahyang sunat. Bilal qamat, Allahu Akbar, kita keluar. Nanti keluar, masuk dalam tak payah Assalamualaikum. Kita berhenti pasal la salah, tak ada sembahyang. Kita berhenti, keluar, kita masuk dalam sah. Okey. Asal kepada membatalkan sembahyang ni, ulama tak gunakan tanpa sebab. Wala tubtilu a'malukum, jangan kamu batalkan amalan kamu. Tak boleh. Wala tubtil, jangan kamu batalkan. Tak duk batalkan. Melainkan ada azan. Macam tadi ada anak tadi kan. Kalau kata bahaya, Allahu a'lam, dia sebenarnya boleh kalau kita tak batal pun. Boleh kalau masuk contohnya anak cucu kita duduk dalam duit, dalam buayan. Kita duduk solat ni. Kemudian dia bergolek, dia bergerak, dia macam nak jatuh duit tu. Sekali kalau kita biar dia jatuh, satu bala pula, satu musibah pula. Kita boleh tengah solat tu, kita pergi pegang pergerakan yang diharuskan. Dalilnya Nabi mendukung cucu dia, Umamah binti Abil As, anak Zainab, yang mana Nabi dukung. Bila dia nak rokok, dia letak. Bila dia i'tidal, dia ambil balik. Bila dia nak sujud, dia letak. Bila dia nak bangkit, dia dukung balik. Maksudnya pergerakan itu dibenarkan. Jadi kalau kita tengah salat, rujuk pada soalan, kalau kita tengah salat, baby tu nak jatuh, cucu kita ke anak kita ke, hatta kan setengah orang, dia tak salat pasal dia duduk mengasuh, dia tak tahu. Walah dia boleh salat Allahu Akbar, duit tu letak tepi, ataupun bubuh dalam carrier tu, yang bubuh lah dalam mana-mana, dalam carrier ke, dalam katil ke apa ke, dia salat lah sambil dia tengok. Lepas tu bila budak tu nampak nak jadi tak elok, dia pergilah. Dia boleh pergi duit, contoh duit, dia boleh apa dia panggil ni, henjut, tangguk, dia boleh, tak ada masalah. Nampak duduk bergerak sikit, dia henjut sikit, dia sambung salat. Aisyah radhiyallahu anha kata, dia balik mari ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, buka pintu untuk dia dalam keadaan masa tu pintu tu di arah kiblat. Dan banyak hadis-hadis tentang bergerak dalam salat. Dia kata salat, setengah orang laki dia nak balik tak bawa kunci, dia tak sembahyang lagi, dia boleh sembahyang tepi pintu, pastikan arah kiblat betul. Bila suami dia balik, buka pintu, pasal suami ni baik sikit pada Hitler kan, dia pula jenis tak bawa kunci, tak salat. Lepas tu sekali dia balik, pergerakan kita tang pintu pula, apa dia panggil, tombol pintu buka, teruskan salat. Boleh tak? Boleh. Fiqh. Hatta dukung anak ada dalam hadis kan? Tapi tak boleh dia cakap awak yang tak bawa kunci. Tapi kawan tu boleh tak cakap, orang yang luar boleh tak cakap? Boleh. Umpamanya kita duduk solat, laki kita nak keluar, ish, dia ni tak habis lagi, dia nak keluar, dia nak habaq, dia sambil dia keluar, dia boleh habaq kawan yang solat tu. Dia kata ni aku lagi, jangan lupa sembahyang untuk kita teruskan solat. Cuma batal kita kata okey, hati-hati betul. Banyak fiqh salat yang kita perlu rujuk di dalam hadis Nabi. Bahkan ada hadis Nabi kata dibenarkan kita bunuh dua binatang di luar salat dan di dalam semua ada
Bukan kata, mudah mereka semayang, boleh main-main dalam semayang, boleh bergerak pula dalam semayang. Tak, ada hadis. Saya bagi contoh pergerakan di dalam salat. Dia pergerakan lah. Saf depan kosong. Orang belakang nak buat apa? Main. Bergerak. Okey, wallahu a'lam. So dia falyansarif, dia keluar. Wal yatawadda. Lepas tu dia ambil wuduk. Wuduk barulah, pasal wuduk dia dah batal. Wuduk dia dah batal. Okey. Ni saya sebut sikitlah. Kentut ni angin yang keluar daripada dubur, saluran belakang. Adapun angin yang keluar daripada saluran depan, vagina tu, itu tidak membatalkan salat. Okey. Faham tak? Kemudian wal yu'idis salah, kemudian dia ulang balik sembahyang dia. Boleh? Dia tu, ustaz, saya sembahyang jemaah, tiba-tiba tengah duk sembahyang, perut dia buat perangai, meragam tak tentu hala. Tu imam pula nampak, oh malam ni dia naik semangat, tak tahu lah elon masuk tak masuk, dia duk buat baca panjang, kacau. Macam mana? Dalam, ada orang tanya, dia kata macam mana? Dalam keadaan dia nak keluar, dia boleh mufaraqah daripada salat dia. Ini ada di dalam perbahasan berhubung dengan kita niat keluar daripada syariah. Kita pederah seorang-seorang, lepas tu kita pergi selesai hajat kita. Allahu ta'ala a'lam. Okey. Satu lagi hadis kita nak baca malam ni juga berkaitan dengan apa dia ni? Kentut. Berkaitan dengan kentut ni. Banyak fiqh kita dapat berkaitan dengan kentut. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nabi kata apa? La yanfatil atau la yansarif. Janganlah seseorang itu keluar. Ini cerita dia, ada seorang laki-laki main mengadu pada Nabi. Nama dia Abbad bin Tamim. Dia main mengadu dekat Nabi, dia ni ada masalah sikit. Lalu Rasulullah SAW bagi tahu untuk kes macam ni, dia jangan keluar atau dia jangan batalkan salat dia, jangan berhenti macam tadilah, hatta yasma' sautan aw yajida rihan, sehinggalah dia dengar bunyi dan dia apa? Bau. Tuan-tuan, berhenti sahabat kentut. Dalam hidup kita ni, banyak benda akan mari pada kita ragu. Dia panggil asyak. Asyak. Maksudnya kita 50-50. Umpamanya, kata para ulama, saya bagi contoh. Wuduk. Ni macam tuan-tuan duduk ni. Sekali lagi tuan-tuan nak salat, mesti, walaupun ada hadis bagus kita berwuduk setiap kali kita nak salat, terutama sekali indal makarih. Wuduk yang terbaik kita wuduk waktu kita tak suka wuduk, kita malas nak wuduk, sejuk ke apa ke, kita pergi wuduk time tu, pahala dia besar walaupun kita tak batal. Okey. Tuan-tuan, kita nak aplikasi kaedah ni, nak tatbik, nak guna pakai. Tuan-tuan nak mangkit sekejap lagi, nak salat isyak, tuan-tuan was-was, syak sama ada tuan-tuan ni masih dalam keadaan berwuduk ataupun tidak. Macam mana ustaz? Balik pada kaedah tadi, balik pada hadis tadi, iaitu yakinnya. Pasal itu Nabi kata bila kita berasa macam kita kentut ke tak kentut, asalnya kita tak kentut, asalnya kita ada wuduk. Yang kita syak, kita kentut ke tak? Jadi sekarang ni tuan-tuan yakinnya apa? Ada wuduk. Sebab kita salat maghrib tadi. Nampak? Kaedah dia macam tu. Bila kita salat maghrib tadi, kita ada wuduk.
Sekarang bila kita nak salat Isyak, kita was-was. Hadis yang kentut ni juga kita boleh guna pakai untuk apa? Kita abaikan yang was-was. Jadi kita boleh bangkit, kita boleh salat. Tapi saya duk rasa macam saya batal ustaz. Tadi masa duk dengar ceramah tadi rasa macam batal. Rasa tu jangan dilayan. Melainkan kalau kawan kita hambang, dia kita nak masuk sah, kita hampir ambil wuduk lain. Ambil wuduk. Pasal apa? Tadi hang batal. Aku dengar. Yang tu bukan syok lagi ya. Kau faham? Ha? Okey. Yang ni bunyi jam. Betul? Ha? Masuk tu kan? Okey. Kita azan. Okey. Sekarang ni kita was-was. Kita pegang tak pegang isteri kita. Bukan isteri orang, isteri kita. Di atas qaul mazhab Syafi'i yang mengatakan kita pegang kata batal. Okey, tak payah bincanglah isu khilaf batal tak batal tu, kita pegang kata kita batal. Oleh kerana saya berpegang dengan pandangan Al-Imam Syafi'i mengatakan sentuh batal. Sekarang saya bila sampai ke masjid, saya wah-wah. Tadi saya salam tak dengan bini saya tak? Ataupun masa dia suar sejadah tu terkena tak? Oleh kerana sentuhan tadi di dalam daerah syak, dia tidak boleh membatalkan wuduk kita yang berada di dalam daerah yakin. Okey. Sebab bila kita tanya, Haji yakin pegang ke tak? Yang saya tahu, saya tadi pergi ambil yang semayang. Lepas tu saya suruh dia buat masjid dah. Terkena tak tahu, pegang tak tahu. Jadi yang yakinnya Haji ambil wudu ni, yang ambil wudu. Yang Haji was-was, sesentuh kena ke tak tahu. Yang tu tak payah layan. Boleh. Saya nak sebut sikit, takut tuan-tuan ralat. Pasal pergerakan di dalam solat ni, kalau kita tengok memang banyak riwayat Nabi bergerak dalam solat. Saya bagi contoh. Ada hadis Nabi SAW salat sunat di atas kenderaan. Cuma kita orang Malaysia ni, ataupun kita orang Melayu ni, ataupun masyarakat kita ni, dia tak banyak amal hadis ni. Wallahu a'lam. Mungkin tuan-tuan, masa kita naik kenderaan, boleh kita salat dah atas kenderaan, salat sunat. Tapi kalau salat fardu, kita wajib turun. Tuan-tuan jangan keliru, salat fardu, salat 5 waktu kena turun, kecuali kenderaan yang tak boleh turun. Kenderaan apa yang tak boleh turun? Kapal terbang, kapal laut, kereta api. Kalau turun, dia turun terus ya. Tapi kalau kenderaan yang kita naik tu boleh berhenti turun, kita kena berhenti turun. Kena. Okey? Cuma bila dia masuk kepada perbincangan salat sunat, sabit dalam hadis Rasulullah salat di atas kenderaan. First kiblat atas kenderaan, atas unta, mana ada arah kiblat, dia ikut unta. Unta pula dia bukan boleh setting cruise untuk kiblat. Dia akan ikut dia. Dan Nabi SAW salat ikut. Dia rokok, dia sujud di atas kenderaan. Kita boleh guna kaedah ni di atas kereta. Motor susah sikit lah, tapi sebenarnya motor pun boleh. Boleh. Contoh, tuan-tuan pegang steering. Pegang steering. Macam mana nak solat? Allahu Akbar. Boleh tak lepas steering?
Kalau kita boleh lepas, kita lepas. Kalau tak boleh lepas, tak payah lepas. Sebab angkat ni wajib tak? Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Alhamdulillah rabbil alamin. Kan? Betul kita kena. Qul ya ayyuhal kafir. Siapa tak mau? Lah kita mahal-mahal ada cruise, tekan cruise, setting bergerak straight. Lagi boleh. Lepas tu macam mana kita nak rokok? Rokok sekadar mampu pegang siren, Allahu Akbar. Subhana rabbil azim, subhanallah. Kalau kita nak nangis tapi takut saya bila kita panggung. Tapi boleh. Allahu Akbar, subhana rabbil azim, subhanallah. Sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd. Lepas tu kita nak sujud, rendahkan sikit pada rukuk, subhanallah. Tapi mata fokuslah pasal kita buat kereta. Itu hadis. Boom. Ajaran baru, bukan ajaran baru. Hang tu yang tak tahu. Pelik hadis. Itu Assalamualaikum warahmatullahi. Dia tetap paling kanan pun la ilaha. Tu masa orang mengaji dia tak dengar. Beralih kanan kiri tu bukan wajib. Nak beralih boleh juga. Tak ada masalah. Dapat duha 4 rakaat, 2 rakaat atas kenderaan. Long distance kan berapa jam? Maka dia kata macam mana nak semayang, nak kena tengok kiri kanan, nak bagi signal apa semua. Fattaqullaha mastata'tum, buat sekadar yang mampu. Nabi dah tunjuk contoh. Sekurang-kurangnya kita menunaikan salat sunat. Yang diberi salat sunat ni kelonggaran dia banyak. Umpamanya tuan-tuan di atas ni, bukan di atas darat ni, di atas luk ni. Tuan-tuan semayang di atas luk ni, semayang sunat, boleh duduk. Awak kaki patah tak? Tu yang semayang duduk, semayang sunat. So, semayang sunat ni dia banyak flexibility. Rugi lah. Nampak? Tuan-tuan, yang semayang dia buat, aku tak berani. Tapi telefon boleh type, boleh apa semua. Nampak? Ini kita kena praktik. Okey. Tu saya sebutlah pergerakan dalam salat. Okey, last kita nak tutup satu lagi contoh yang mana kita syak ataupun kita was-was. Nabi SAW sebut dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahawa Nabi SAW sabda, Abu Sa'id riwayat, hadis Imam Muslim. Tadi kita syak, kita kentut ke tak? So kita dah dah solve problem dah selesai. Sekarang ni timbul isu baru, kita syak apa? Adadur rakaat, bilangan rakaat. Kita syak, kita was-was 3, 4, 2 macam-macam kan. Nabi SAW sebut, idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla 3 am 4 falyatrah asyak wal yabni ala mastayqana atau kama qala. Apabila salah seorang daripada kamu syak, was-was. Syak ni dia tuan-tuan, dia macam ni tau. Nombor 1 yakin, bawah sikit pada yakin tu dhan. Bawah pada dhan tu dia panggil syak. Makna syak ni dia taradud, dia tak tahu, dia tak boleh ni, dia tak boleh tentukan lah. Tak tahu berapa. Nabi kata jika salah seorang daripada kamu syak sama ada fi salati, di dalam salatnya, falam yadri, dia tak tahu, lam yadri, dia tak tahu apa, kam salla, berapa rakaat dah dia semayang, 3 am 4, 3 ke 4. Nabi kata falyatrah asyak, tau buang yang syak, wal yabni ala mastayqan, ambil dan binalah di atas yakin. Okey. So Nabi suruh kita buang syak, ambil yang yakin. Yakinnya apa? 3 ke 4? 3. Pasal apa 3 yakin?
Boleh jadi 4. Ha? 3 mesti dah berlaku. Sebab tak mungkin dia pergi kepada 4 kalau dia tak lalu 3. Tuan-tuan kira macam mana? Anak saya kira jadi tak ketahuan hala. 1, 2, 8 dia nak cepat. 1, 2, 8, 10. Kalau kita kira 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maksudnya sebelum kita buat 4, mesti kita dah buat 3. Tak tahulah kalau tuan-tuan 4 ni saya confirm dah buat ustaz. Yang rakaat keempat ni tetap dah saya buat. Yang saya confuse ni yang 3 ni saya buat ke dah? Macam mana hang pergi buat 4? 3 hang tak buat? Takkan dia terus langkau. Maksudnya confirm sebelum pergi kepada 4 kita dah lalu 3. 3 tu yang kita yakin. Pasal apa yakin 3? Tak mungkin jadi 4 kalau tak buat 3. So kalau berlaku dalam solat tuan-tuan, saya pun kadang-kadang berlaku, kita tak tahu, maka kita pilihlah yang awal. Maksudnya yang sebelum tu lah. Kalau tuan-tuan confuse 2 ke 3, tuan-tuan ambil 2. Kerana 2 itu sahih. 3 yang ketiga itu tuan-tuan 50-50. Ini kaedah dia. Walaupun kita bincang, lepas tu dia kata macam mana ustaz? Dah kalau kita sembahyang 4 rakaat, kita ambil 3, buat lagi 1. Betul, kita sujudlah sahwi. Dia kata sujud sahwi pun lupa, tak apa. Pasal sujud sahwi itu sunat. Bagi salam, dah minum air mau tanya, "Loh, tak sujud sahwi?" Tak apa. Nampak? Okey. Akhir kata, akhir kalam, last penutup. Gunalah kaedah ini pada semua benda. Satu orang dia main dalam fiqh, dia sebut dalam kitab, dia sebut contoh ni. Dia kata, "Ustaz, saya bergaduh dengan isteri, sakan, bertengkar, sakan. Masalahnya apa? Saya duk berasa macam masa kami bertengkar tu, saya tersebut talak." Hang sebut ke tak? Tak pasti ya ustaz. Panggil bini dia. Dia sebut ke tak? Saya lagi tak pasti, saya duk angin. Betul? 2 malam dah kami tak tidur sekali ni. Awak takut mana tahu kata dia cerai saya akan macam mana, kami tak pasti ni. Kalau kata dia cerai, kami tidur, dia akan rojok pula, jadi lagi serabut macam mana. Lah ni cuba hang ingat balik, hang sebut ke tak? Tak tahu ustaz, masa perang ni bukan dia ingat apa, dia kira nak maki, dia kira nak kata apa boleh keluar, semua nak keluar ni tengah angin ni. Maka dalam hal ni kita balik pada kaedah kentut tadi dan kaedah rakaat tadi. Apa dia? Yakinnya mereka adalah suami isteri yang sah. Cuma mereka berdua ragu-ragu. Si suami itu was-was. Dia duk berasa macam dia terlapas cerai. Maka dalam kaedah menyatakan pegang yang jelas dan asal mereka itu suami isteri. Sama ada dia sebut tak sebut, itu benda yang tidak ada kepastian, maka tak diambil kira. Itu kaedah dia. Itu cara kita nak guna. Nampak? Lah banyak hal lagi samalah. Dalam banyak hal samalah. Okey? Kita was-was sama ada dia minum menyusu dengan kita ni cukup tak? Kita tak pasti. Yakinnya dia ada menyusu, tapi berapa kali dia susu kita tak ingat. Maka kita pegang dia belum cukup. Pasal nak sabit tu kena benda yang yakin. Benda yang yakin. Ya. Okey tuan-tuan hadirin mukminin, bila kita faham kaedah, kita faham formula tu, baru kita nampak sebenarnya agama telah sediakan garis panduan macam mana kita nak hadapi situasi-situasi yang macam ni. Kan? Satu orang dia mangkit pagi bulan puasa, dia tak sure lah
Masuk tak masuk lagi waktu subuh. Dia bangkit, dia makan. Lepas tu esok dia telefon ustaz, dia kata ustaz semalam saya bangkit sahur. Perasan macam terlajak dah ustaz, macam masuk dah subuh, macam habis dah apa ni waktu sahur kan? Macam mana? Makan banyak dah, tambah lah. Dalam duk syok tu dia boleh tambah lagi. Kan? Itu je lah nak puasa ke tak? Yakinnya dia bangkit itu masih lagi waktu malam. Faham tak? Maksudnya bila kita bangkit sahur tu, siang ke malam? Asalnya malam. Yakinnya malam, cuma kita syok. Sama ada dia dah masuk ke tak masuk. Maka kita makan dan kita puasa seperti biasa. Kita pegang yang kita yakin. Tapi kalau mai time buka, jangan duk buka tak tahu halau. Asal kepada buka, asal kepada siang, kita tak boleh makan hatta sehingga kita yakin masuknya maghrib, terbenamnya matahari. Kita tak boleh syok. Kalau kita syok, kita tersilap walaupun seminit 2 minit, batal. Kerana asal pada siang itu adalah puasa. Ini kaedah-kaedah. Pasal itu bila kita faham kaedah-kaedah ni, bila orang kemukakan situasi ataupun isu hukum, kita akan balik kepada macam mana Nabi bagi kaedah. Kan? Okey. Dia ni tak tahu laki ke perempuan. Orang kata perempuan, asal dia laki, kita pegang asal. Itu contoh kan. Allahu taala alam. Mudah-mudahan mukaddimah ini memberikan, kita bukan baca hadis tapi kita nak ambil kaedah tu. Tuan-tuan ingat kaedah tu, insya-Allah kalau tuan-tuan berhadapan dengan situasi yang lebih kurang sama, tuan-tuan boleh selesaikan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.